Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ni simple je sebab saya just nak sembang-sembang, borak dengan anda, share pengalaman saya. Silly mistake yang biasa orang buat bila pasang PC ni. Dia tak terhad kepada orang yang baru nak pasang, newbies-kubis tak. Kadang-kadang yang profesional pun ada juga tersilap buat benda ni. Termasuklah dengan saya. Saya tak adalah level profesional tapi memang pasang PC tu at least 1 kali, 2 kali seminggu tu memang ada lah. So, mungkin kalau anda ada pengalaman yang lain, anda boleh kongsikan dalam ruangan komen di bawah. Tak apa lengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okay guys, first kali ni adalah benda yang paling ketara. Biasanya dibuat oleh orang yang baru nak pasang PC lah. Mungkin dalam hidup dia tak pernah pasang PC, tapi bila dia layan YouTube, dia tengok dekat Facebook, dia teracun untuk buat satu gaming PC. Dia pun beli hardware dekat online. Dia tak pergi dekat kedai, tapi dia beli sendiri dekat online. So, bila sampai dia nak assemble dia punya PC tu, tengok dia punya motherboard ataupun dia punya graphic card tak muat dengan dia punya casing. Kita kena tahu yang motherboard ni generally ada 3 size. Yang pertama kita ada ITX yang paling kecil punya. Lepas tu kita ada MATX dan yang ketiga kita ada ATX. Casing kita dia tak boleh muat semua jenis motherboard kecuali anda beli casing yang ada yang jenis ATX punya. Contoh kalau anda nak beli, mungkin anda boleh, kalau dulu kita ada Segotep Leo yang ada dalam kepala saya sekarang. Segotep Leo adalah ATX punya case. So kalau kita beli yang bersaiz besar, kita bolehlah ambil motherboard yang bersaiz kecil macam ITX tadi, masukkan ke dalam casing tu. Tapi kalau kita beli casing yang bersaiz kecil, macam contoh Cooler Master NR200P lepas tu motherboard kita bersaiz ATX, memang tak muat lah bosku. Lepas tu kita kena tengok juga saiz graphic card. Graphic card kita ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau panjang tu dia boleh sampai 340mm. So kalau casing kita tu dia tak panjang sangat kan, kita nak sumbat masuk graphic card pun tak boleh. Dan lagi mistake yang orang buat berkait dengan saiz ni kan, iaitu iaitu maksimum ketinggian CPU cooler yang kita boleh masukkan. Kalau anda pakai all-in-one liquid cooler, yes, anda kena tengoklah kipas tu boleh mount dekat depan ataupun atas ke, lepas tu saiz radiator dan sebagainya. Tapi kalau anda pakai air cooler, ramai orang yang suka pakai air cooler ni sebab dia nampak garang dia punya heatsink tu kan besar gedabak. Jadi kalau tersalah beli, anda pasang dekat anda punya casing tu, tengok side panel ataupun tempered glass anda tak boleh nak tutup disebabkan heatsink dia punya CPU cooler tadi terkeluar dah. Sebab besar sangat. So, ini mistake yang kita kata yang biasa first timer buat. Kalau orang yang dah pernah pasang buat masalah ni, kita kata memang cuai gila lah. Itu yang pertama. Yang kedua ni, orang yang first time buat, orang profesional pun kadang-kadang ada buat juga, iaitu lupa nak pasang IO shield. IO shield ni adalah panel lah. Kebanyakan motherboard yang latest, yang harga 400 ke atas sekarang, memang dia punya IO shield tu dah lekat dekat motherboard. So kita tak perlu risau masalah ni dari berlaku. Tapi kalau anda buat PC gaming budget kan, so anda pilih motherboard yang budget, biasanya dia punya IO shield, penutup dekat bahagian belakang motherboard tu, dia bukan tak datang sekali, dia dah berasingan. So kita kena pasang IO shield dulu, baru kita pasang motherboard dekat kita punya casing. Biasa kesilapan ni berlaku ialah dia lupa pasang IO shield. IO shield ni dalam kotak motherboard biasanya duduk kat bawah sekali So orang ambil motherboard, orang terus pasang, bila dah siap tengok dekat belakang dia punya casing, alamak, ada lohong pula dekat dia punya motherboard. Ini silly mistake yang biasa orang buat lah, tak kisah orang yang lama ataupun orang baru. Saya jumpa kesalahan ni. Lepas tu kita boleh tengok juga kesilapan yang biasa orang buat masa pasang PC, ialah dia lupa nak tanggalkan stiker yang ada dekat CPU cooler. Tak kisah anda pakai air cooler ataupun anda pakai liquid cooler, biasanya dekat air cooler ataupun liquid cooler yang baru kita beli ni ada stiker, sebab dia nak lindung permukaan heatsink tu dari tercalar ataupun rosak lah.
lah. So ada stiker. Ramai orang dia dah pasang dia punya motherboard, pasang processor dekat motherboard tu, bila dia nak pakai cooler dia dah just letak aje macam tu. Dia lupa cabut stiker. Bila dia lupa cabut stiker, proses pemindahan haba dari dia punya processor ke heatsink tu akan bermasalah, menyebabkan dia punya temperature CPU dia sangat tinggi walaupun kadang-kadang tak guna apa-apa. Jadi kalau anda, contoh anda baru beli PC ataupun anda baru pasang PC, anda tengok prosesor anda suhu dia lain macam je padahal tak ada buat apa-apa kan. Possibility untuk orang yang pasang PC anda terlupa untuk cabut stiker tu sangat-sangat tinggi. Sama juga bila dah cabut stiker tu, bila nak pasang CPU cooler ke kita punya prosesor, pastikan yang kita letak thermal paste. Ada juga orang kata tak letak thermal paste pun okey, cuma kena selalu servis dan sebagainya, but trust me, thermal paste memang 99% main peranan yang sangat besar untuk sejukkan kita punya prosesor. Itu mistake yang ketiga orang biasa buat. Yang keempat ni, bila dah siap pasang. Bila dah siap pasang ni, apa yang orang tersalah buat? Benda ni biasa first timer lah. First timer setelah dia buat, iaitu dia nak pasang monitor ke PC tadi kan. So dia ambil kabel HDMI, dia cucuk pergi ke dia punya motherboard, bukan dia punya graphic card. Katakan PC dia ada graphic card. So dalam kes macam ni, kita kena sambung HDMI kabel dari monitor kita ke kita punya graphic card, bukan ke kita punya motherboard. Katakan kita punya PC tu tak ada graphic card, tak ada masalah, anda boleh cucuk ke anda punya motherboard. Itu pun anda kena pastikan yang prosesor anda tu ada integrated punya graphic card. So basically kita punya processor ni ada dua jenis. Satu yang stand alone, dia tak ada graphic card dekat dalam dia. Satu lagi yang ada graphic card. Kalau Intel tu, kalau anda beli yang F series, sebagai contoh Intel Core i5 11400F, yang tu tak ada integrated graphic card. Kiranya kalau anda tak pasang graphic card, anda tak akan dapat display langsung. Tapi kalau anda beli something like Intel Core i5 12700K yang ada K series ataupun yang tak ada K series, yang penting dia tak ada F tu, so dia boleh keluarkan dia punya own display. Kalau AMD, anda boleh beli Ryzen yang ada Ryzen APU, dia ada graphic card dekat dalam tu. So by that anda boleh main komputer anda tanpa perlu ada dedicated graphic card. But yang penting, bila anda mula-mula set up PC ni, anda punya PC ada graphic card kan, so anda kena cucuk kabel HDMI ataupun kabel DP tu ke anda punya graphic card, bukan ke anda punya motherboard. Last kali actually ada banyak lagi lah, tapi untuk video kali ni saya nak share last kali yang orang tersalah buat ataupun kita kata silly mistake, ialah tak sediakan pendrive ataupun CD ataupun installer untuk dia punya Windows. Dia punya PC tu dah set up elok-elok dah, dah cantik dah, LED dah menyala dengan bagus, kipas pun dah pusing. Bila cucuk ke dia punya cucuk ke monitor, dah keluar display bagai dah, tapi lupa nak ready kan OS punya installer, Windows punya installer. So benda ni mengakibatkan kita tak dapat masuk ke Windows lah. PC kita tu just kadar decoration sahaja. That's why anda kena ready kan installer untuk Windows ni. Untuk Windows actually anda boleh buat dia punya installer tu secara percuma sahaja. Anda pergi dekat dia punya website and anda download dia punya installer, dan anda boleh readykan dia ke dalam pendrive anda. So bila anda dah siap pasang PC, cucuk pendrive ke anda punya PC tadi, masuk ke boot and install Windows. Lepas tu install driver dan sebagainya. So yang penting anda kena ada installer untuk Windows tu, barulah anda punya PC dapat beroperasi dengan baik. So itu beberapa silly mistake. Mungkin in future saya akan kongsikan lagi dengan anda, tapi ini adalah 5 silly mistake yang biasa tak kisahlah first timer ke orang yang selalu pasang PC buat. Jadi anda kena hati-hati, elakkan dari berlaku. Kalau anda ada lagi pendapat anda ataupun pengalaman anda boleh kongsikan dalam ruangan komen di bawah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.